puasa kita fikir sana fikir gelombang-gelombang pemikiran kebiasaan harian. Harian kita berfikir itu banyakkan pemikiran kita yang keluar masuk itu 60-70 ribu pemikiran yang keluar masuk hari-hari. Di pikiran yang sama itu menyebabkan pilih yang sama, pilih sama, buat sama, buat sama, mengalami merasai yang sama. Bila mengalami merasai yang sama, dia akan pilih yang sama lagi. Pilih, fikir yang sama, fikir yang sama, buat sama, alami sama, rasa, pilih, fikir, buat, alami, rasa, masuk balik. Jadi dia bila putaran pemikiran kita benda yang sama, lama kelamaan itu kita akan menjadi selesa dengan kebiasaan. Jadi sesuatu yang kita biasa itu membawa pada selesa mencetuskan rasa selesa dengan kebiasaan. Jadi biasa, selesa, rasa selesa dengan kebiasaan. Jadi kebiasaan itu, kebiasaan apa? Adakah kebiasaan kita jadi hadir ingat tumpu, ataupun kebiasaan ghaflah lupa lalai? Kebiasaannya dua. Kita fikir kita ini dia mencetuskan kesedaran itu. Dengan apa yang kita sedar itu, disitulah kita akan beri perhatian kita itu. Di mana kita letak perhatian kita, disitulah akan bertambah kuat kesedaran kita tentang itu. Itu manusia ini dia fikir, hasil pada pemikiran itu dia akan mencetuskan pusatan tumpuan mencetuskan perkataan. Tiga sudah fikirnya, rasanya, buat. Fikir manusia ini tidak lain macam tiga perkara: fikir, rasa, buat. Fikir, rasa, buat. Tapi rabu, fikir, rasa, buat. Pirabu. Ya, hakikat manusia ini pirabu. Apa yang dipikir, apa yang dirasa, dan dia akan buat akhirnya. Jadi dalam perbuatan kita itu, isteri kau nak dengar boleh dekat kursi. Silakan. Duduk dulu. Jadi maknanya manusia ni dia fikir, rasa, buat. Dia akhirnya dia akan mencetuskan satu kekuatan dalam tumpuan. Tumpuan itu sama ada tumpu pada benda yang nampak ataupun tumpu pada benda yang tak nampak, dua itu. Tapi kebanyakan kita ini, mata kita menumpu pada yang nampak. Sebab itu menjadi biasa selesa rasa selesa dengan biasa. Rasa ini pula ada dua: rasa manis yang beracun, rasa manis yang penawar. Apa juga yang kita biasa, kita selesa. Apa juga kita selesa, kita rasa. Rasa itu rasa selesa dengan kebiasaannya. Rasa selesa itu rasa sedap, rasa manis lah. Ya, kalau kita banyak masa kita itu sudah biasa selesa, rasa selesa dengan kebiasaan, lalai. 5 tahun buat begitu. Engkau belajar dalam masjid mana pun, bolehlah faham ilmu itu. Tapi nak memecahkan gelombang biasa selesa rasa dengan keselesaan yang kita biasa, nak pecah gelombang. Sebab setiap kata ilmu kita baca, faham, ingat ilmu itu
Apabila kita terima ilmu itu, yang kita baca faham itu, maka dia akan menimbulkan gelombang. Akhirnya manusia ini gelombang. Gelombang apa? Gelombang itulah yang membawa hala tuju kita. Sama ada kita jadi malas, kita jadi rajin, kita rasa lemah, kita rasa kuat, gelombang. Jadi kalau gelombang kita banyak pemikiran kita, banyak perasaan kita, itu membawa pada ghaflah, lupa lalai. Jadi gelombang ghaflah, lupa lalai ini gelombang lemah, gelombang yang menyebabkan kita jadi malalun, kaslun, futurun. Malal ini maknanya jemu, kaslun ini malas, futurun letih, lesu. 3 keadaan. Ya, bila kita buat sesuatu, benda-benda kita buat itu berulang benda yang sama, lama-kelamaan dia jemu lah. Benda yang sama kita buat hari-hari. Ya, semayang benda yang sama hari-hari. Kita bercakap macam ni pun kurang lebih apa yang kita cakap itu lebih kurang saja. Tapi kalau percakapan itu tidak mencetuskan, tidak mampu kita nak masuk dalam, mana kita tidak mengalami, merasai keselesaan hadir ingat tumbuh. Hadir ingat tumbuh itu kalau tidak ada mengalami, merasai, tak ada makna. Kehidupan ini yang kita alami 60-70 tahun, satu sudut daripada himpunan dalam kehidupan ini, rasa. Kalau hidup ini tak ada rasa, apa makna hidup ini? Tak ada makna. Rasa. Lagi rasa ini, rasa manis, rasa pahit, rasa suka, rasa duka, rasa lapang, rasa sempit. Mana kontras. Rasa ini 2 saja. Satu rasa yang menyenangkan, satu rasa yang menyusahkan. 2 saja. Tapi kenyataan pasak alam Allah binakan rumah alam ini, disusun bulan bintang, langit bumi, laut, bukit bukau, sungai, disusun semua ini. Hal keadaan susunan yang pada susunan itu puji, bukan keji. 2 juga tu, puji atau keji. Kita ini, gegaran kita, semua manusia ini ada gegaran dalam. Gegaran kita yang semula jadi, yang asal, puji, bukan keji. Jadi tujuan ilmu yang kita baca, faham, ingat, nak mengukuhkan kepujian itu. Ya. Kalau kekejian banyak, kita buat amal, suara berbunyi, kau buat amal sikit sangat, kau buat amal khusyuk tak ada, kau buat amal ini pun tak sempurna. Puji ke keji tu? Suara itu yang banyak. Ya, kita pun tak tahu nak counter. Tak tahu, kita tidak ada pimpinan. Ada pimpinan. Pimpinan itu penting. Bila ada pimpinan itu, penerangan yang diterang itu, benda yang susah jadi senang. Benda yang kita ingat dulu tak boleh, boleh. Sebab kita sudah nampak jalan. Itu pentinglah ada guru yang dapat menerangkan. Dan satu lagi, kalau kita ada guru, kalau apa juga kita tak jelas, kita boleh tanya terus. Dan guru ini, di samping dia tahu ilmu itu, dia juga telah membawa penerokaan apa yang dia tahu, baca, faham, ingat itu, sehingga baca, faham, ingat itu pada tahap mengalami, merasai apa yang dia baca, faham, ingat. Bila sampai tahap mengalami, merasai apa yang dia baca, faham, ingat itu 2 gabungan lah. Bila tahu, bila ada rasa apa yang dia tahu. Kenapa dia rasa? Kerana berpanjangan ingat. Satu orang kalau dia kenal kekasih, dia tahu kekasih, setelah tahu kenal kekasih,
maka dia ingat kekasih. Bila ingat berpanjangan, timbullah rasa. Jadi bahagian pemikiran ini bahagian rukun iman yang 6. Bahagian rukun iman yang 6 ini bahagian kenal, tahu, kenal, saksi, rasa, kekasih. Tahu, kenal ini bahagian ilmu. Dia panggil ilmu yakin. Saksi ini ainul yakin. Rasa ini hakul yakin. Jadi gabungan tahu, kenal, saksi, rasa. Di mana kalau kita belajar di musim masjid, dia memakai kalimat ma'rifah. Kalimat ma'rifah itu diterjemah dengan makna tahu, kenal, saksi, rasa. Itu terjemah yang lengkap. Biasanya kita dengar ustaz terjemah, dia kata ma'rifah itu kenal. Ma'rifah makna kenal. Kau kenal tak kenal, ini pakai satu saja. Kita terang lengkap. Makna ma'rifah tahu, kenal, saksi, rasa. Sebab ma'rifah ini dia tiga peringkat. Pada tahap ilmu, pada tahap penyaksian, apa yang dia tahu itu dia saksi, dan pada tahap mengalami, merasai apa yang dia saksi. Syuhud dan zauq. Syuhudi dan zauqi. Syuhud ini penyaksian. Sebab kita berada alam syahadah ini, alam saksi. Tapi apa yang kamu saksi? Apakah yang kamu saksi itu? Yang nampak ini saja. Jadi penerangan, penjelasan ilmu tadi, supaya kita sampai pada tahap menyaksikan sungguh. Kalau kita saksi sungguh, dengan sebab saksi itu dikaitkan dengan apa yang kita tahu, susah nak lupa lah. Macam kita tahu, kenal emas. Kalau satu orang terang itu emas, ada besok kita tengok lupa itu emas. Tak lupa dah. Tak lupa dah. Itu emas. Tuhan begitulah. Kalau ada makrifah sungguh, susah dah. Yang jadi susah itu belum sampai makrifah lagi, belum sampai tahu kenal. Kalau tahu kenal saksi sungguh, dia menyaksi selalu. Tak lupa macam mana. Ya, macam kita tengok, kita masuk kawasan istana. Sebelum sampai istana itu, tiang lampu pun dah lain, jalan pun dah kuning-kuning dah lain. Ya, jadi semua ada tanda-tanda kesultanan. Begitulah orang ada makrifah. Dia tengok bunga ada cap mohor kerajaannya. Tengok makhluk ada cap mohor. Jadi semua apa saja yang dia tengok itu ada hubungan sama. Jadi susahlah nak lupa. Sedangkan kita ini dikatakan manusia ini, kekuatan kita ini pada ingat. Semua orang ada ingat. Kalau satu manusia tak ingat, kita kena panggil pen putih. Dia dah tak ingat. Ingat semua orang ada, cuma ingat pada apa? Ingat pada apa itu berkehendak pada hala tuju. Hala tuju ini berkehendak kepada penerangan ilmu. Penerangan ilmu itu mesti penerangan itu sampai pada jelas. Bila terang jelas, apa yang terang jelas itu akan jadi nyata. Kenyataan. Tidak lain lagi. Itu. Kalau kita terang kata itu cincin. Terang jelas cincin itu bagaimana? Kenyataannya cincin. Terang jelas nyata. Nyata ini, kenyataan itu ada kait dengan apa yang diterang, dan terang itu mesti jelas. Bila sudah jelas, nyata. Terang jelas nyata. Ya, itu bahagian ilmu lah. Ilmu ini fungsinya mesti terang jelas nyata. Kalau ilmu tak terang jelas nyata, tak lengkap lah. Tergantung lah. Kata kita belajar 1 jam satu kitab, lepas belajar itu lagi bengong. Itu tak jelas lah itu. Banyak orang belajar ni, hasil belajar jadi LBS, lembab bingung sengah. Tahu, keluar masjid tu lega perasaan. Ya. Jadi beban.
LBS lah itu, lembab bingung sengat. Dapat makom itu. Patutnya kita belajar mesti CCP, cergas, cerdas, pantas. Lagi kita belajar ilmu, lagi cerdas, lagi pantas. Dia ada gelombang yang kuat. Itu patutnya begitu. Jadi kalau begitu kenyataan, detik waktu kita alami rasai, detik itu dia membina. Karena tak ada lagi ruang yang kita rasa kosong. Macam orang bercinta dia. Duduk dalam bilik pun seronok. Duduk atas kerusi pun senyum. Dah apa-apa, tak ada apa. Nampak ya? Macam mana ya? Ya? Kan waktu dia berjalan pun lain. Ya, buka pintu pun lain macam. Semuanya ada dia punya seni. Bagaimana? Dalam kita itu bila ada pengenalan. Bila pengenalan ni, cinta dikait dengan kecantikan, keelokan, kemurahan, kesempurnaan dan kekekalan. Ini 4 sebab manusia jatuh cinta. Bila dia saksi kecantikan, keelokan, tengok sifat-sifat kepujian, murah, baik, dan nampak kesempurnaan, maka terbukalah hati, cenderung suka pada sesuatu itu. Dan disyaratkan lagi, timbul persangkaan dalam fikirannya, orang ini akan bersama dengan aku selama-lamanya. Itu jatuh cinta ni dia kait dengan kekal. Kalau orang itu jumpa satu orang yang cantik, ada sifat-sifat kepujian, ada kemurahan dan ada kesempurnaan yang dia saksi, tapi kalau ada tasdik, mungkin dia akan lari tinggal aku, tak boleh nak buka cinta. Sebab itu kata ulama, kata jikalaulah manusia ni tidak ada kemampuan untuk bayang, maka siapa juga tidak akan jatuh cinta. Kita boleh jatuh cinta sebab kita bayangkan. Walaupun benda tu tentu tak tahu lagi, tapi kita bayangkan, angan-angan kita akan kemampuan angan-angan, dan kita terima angan-angan itu sebagai kenyataan. Kan tinggal tidak sekali. Terbukalah kasih. Jadi kasih ni dia kait dengan baqa. Sifat Tuhan baqa. Ya baqi antal baqi. Itu orang tarekat Naqsyabandi mengamalkan zikir itu. Ya baqi antal baqi. Ya baqi antal baqi. Ya baqi antal baqi. Ya baqi antal baqi. Semua baca zikir itu. Sebab dia lihat semuanya akan tinggal. Yang baki hanya dia. Bahasa Malaysia kita kata baki juga. Inilah yang baki, yang lain tak ada. Maknanya tak ada yang lain. Dia saja yang tinggal. Yang lain kena pergi. Jadi kalau sedar itu, apa zikirnya? Ya baqi antal baqi. Ya baqi antal baqi. Sebab dia sudah sampai pada natijah, pemutusan kesedaran akal, putus. Siapa juga akan, dia itu dia kena pergi. Siapa juga. Lantaran itu kalau semua kena pergi, yang tinggal siapa? Dia. Dia itulah satu-satu daripada nama dia yang khas, baqa. Maka disebut ya baqi antal baqi. Wahai yang kekal, engkaulah yang kekal. Adapun yang lain daripada engkau, dia kekal. Dan zikir ini juga dia bagi zikir penawar bagi orang yang putus cinta. Orang yang putus cinta, sakit, dia bagi zikir ini jadi penawar. Orang kalau rindu dengan seorang, jadi penawar. Sebab dia akan hala tuju balik, hanya dia. Bila hala tujunya tepat, penawarlah. Ya. Jadi fikir, ini bahagian 6.
ini kenal kekasih. Bahagian pusatan tumpuan ini bahagian tasawuf, ini bahagian ingat kekasih. Bahagian fiqh ini rukun Islam yang 5 ini, perkataan, perbuatan, pemberian, penahanan dan pemergian. Itu rukun Islam yang 5. Perkataan itu kalimah syahadah, perbuatan itu khasnya sembahyang 5 waktu, dan pemberian khasnya zakat, dan penahanan khasnya itu puasa, dan pemergian dan korban ini khasnya haji. Ya, begitu juga kalau seseorang jatuh cinta, dia mula akan menggunakan perkataan, pandai berkata-kata, ya, dan timbul kekuatan perbuatan nak buat sesuatu pada kekasih, dan mula dia nak bagi hadiah zakat, dan sanggup daya tahan apa juga cubit kekasih, tempeling kekasih, kata-kata kasih, tahan, daya tahan puasa, dan mula nak bawa kekasih berjalan pergi haji, pergi Melangkawi, pergi haji dia lah itu. Ya, orang berkasih ini luahan. Sebab itu fiqh ini dia luaran, dia luahan kekasih. Tauhid kenal kekasih, tasawuf ingat kekasih, fiqh luahan pada kekasih. Jadi kan semuanya itu ilmu kasih. Sebab yang bawa itu kan kekasih. Muhammad Habibullah, Ibrahim Khalilullah, ya, Isa Ruhullah, Musa Kalamullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habibullah, kekasih. Dia kekasih Allah. Maka ilmu yang dia bawa juga ada kaitan dengan kekasih. Kalau itu yang kita baca, faham, ingat, tidak lain, patutnya kita dah jatuh kasih dah. Tapi tak jatuh-jatuh. Jatuh yang lain ada. Ya, jatuh kasih tak ada. Kenapa? Bila ada ilmu tarekat ini, dibagi zikir. Zikir yang kita akan terima malam ini zikir Ahmadiyah yang dikait dengan Sayyidi Ahmad Idris. Amalannya 5. Pertama, Fatihatul Aurat, pembukaan bagi zikir. Jadi bila kita baca Fatihatul Aurat ini, seolahnya kita membuat rumusan apa juga yang sudah berlaku, yang sedang akan berlaku, yang lagi akan berlaku, semuanya ini mana zaman yang 3, sudah, sedang, akan. Semua ini apa juga sekecil-kecil dan sebesar-besar, yang sedang, yang sudah, yang lagi akan berlaku itu dengan dia. Ini Fatihatul Aurat. Maknanya itu makna yang ringkas. Kalau kita nak terjemah makna sesuatu itu susah juga nak faham. Jadi kita bagi rumusan. Fatihatul Aurat ini maknanya kita membaca satu bacaan memperingatkan apa juga yang sudah berlaku, yang sedang berlaku, yang lagi akan berlaku, semuanya itu berlaku dengan Allah, dengan amrullah, dengan perintah dia. Tak boleh keluar daripada perintah dia. Di situ bila kita baca itu dengan makna yang macam itu, dia menolong hadir dah. Maknanya kita dapat menumpukan semata-mata dia. Sebab itu selepas kita baca Fatihatul Aurat, terus kita baca kalimah Allah. Yang tadi, tarik nafas tadi. Tarik nafas sepanjang sedalam yang mampu, pejam mata sampai hujung nafas. Di situ mula Allah. Mesti panjang, sepanjangnya sampai satu nafas. Apa? Kita buat itu apa tujuannya? Kacau-kacau ini lingkaran-lingkaran pemikiran serabut. Lingkaran-lingkaran biasa, selesa, rasa, selesa dengan kebiasaan ghaflah itu, dia akan pupus. Bila kita buat saya 33 kali, cerah. Cerah, ringan badan pula.
tadi ada migrain lah, sakit urat lah, nak berjalan tak ada tenaga, macam-macam berbunyi. Sekarang pagi dah rasa segar. Sebab zikir tadi. Orang yang beramal dia tahu lah. Itu kita bagi ijazah nanti buat. Bila buat nanti tahulah. Itu kena ada masa khas lah. Cari satu masa duduk senyap, baca Fatihatul Arad, Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ardi wa kullu syai'in huwa fi ilmika kainun aw qad kana uqaddimu ilaika baina yaday dhalika kullih. Itu panjang, itu semuanya itu dipanggil Fatihatul Arad. Maknanya ringkas, apa juga sudah sedang lagi akan berlaku semua itu dengan dia, semata-mata kudrah dia, supaya kita sudah masuk lubuk hadir. Nampak? Jadi kalau semuanya berlaku dengan dia, maka di situ siapakah dia itu? Allah. Sebut Allah lah. Itu sebab itu lepas itu pejam mata, tarik nafas sepanjang sedalam yang mampu melalui hidung, kembangkan dada, diafragma ini, hajabul hajiz bahasa Arab, kembangkan, tarik pelan-pelan melalui hidung, hujung nafas Allah. Tarik itu kita ingat tadi makna tadi. Semua yang berlaku ingat itu. Waktu tarik nafas tu ingat Allah. Luahkan ingatan itu pula. Allah. Bila kita buat zikir ini, pada peringkat awal kita akan mengalami tidak selesa. Itu tanda pil itu berkesan. Maknanya kita sedang pecah keselesaan, off lah, lupa lalai tadi. Bila rumah tengah pecah tak selesa lah. Manis beracun tadi pecah. Itu yang rasa tak selesa. Tak apa, itu bagus. Alamat baiklah itu. Kalau hemopati itu makna penyakit kau nak lega lah itu. Ya, kalau lagi keluar penyakit dia tak bagus lah itu. Kita tak tahu kita apa makan ubat ni keluar penyakit lagi teruk. Kalau hemopati punya teori that is good. But that's a sign, a symptom that your disease coming out. Bukan macam elopati. Elopati medicine mainstream ini dia panggil elopati. Elopati ini kalau kita sakit, kita makan ubat dia press dalam, sembunyikan ubat duduk di atas, kita rasa lega lah ya. Nanti naik penyakit lain pula, kena ambil ubat lain pula. Cukup 3 bulan masuk hospital lah. Sebab sistem elopati ini dia buat duit. Itu kena kaji lain pula lah. Kita duduk di London, semua orang tahu sana. Sebab itu Queen di sana dia tak makan elopati, dia makan hemopati. Sebab hemopati ini dia natural, lebih natural. Ya, itu masalah ubat. Nanti kita bicara lah. Jadi bila kita sebut kalimah Allah tadi itu, bila kita mengalami, merasai keadaan tidak selesa, bagus. Ya, keadaan tu tak selesa, kita lambat sangat. Itu semua dia lah tu.
Lambat kau nak pergi mana? Apa kau nak buat apa? Sebenarnya dia ketagih nak masuk balik gelombang dia itu. Bila kita buat begitu, kita mengusik gelombang kebiasaan. Biasa, selesa, rasa, selesa dengan kebiasaan itu. Mengusik gelombang itu. Mulalah. Kalau bomoh, hantu nak keluar lah tu. Kalau bomoh. Ya, kalau kita ini kita kata itu kau sedang pecah tabiat dia. Ya, tabiat kebiasaan kau sedang pecah. Khirqu awaidin nafsi kalau bahasa tasawuf. Jadi kita buat. Kalau dapat buat kali pertama 33 bagus. Kalau malas sangat buat 3 kali. Takkan 3 pun tak boleh. Ya, telan 3 biji pel itu. Ya. Kalau kita panjang sangat tuan saya 33 buang 3 yang awal itu. Ya, buat itu dulu. Nanti dah rasa selesa sikit, tambah sebiji lagi 4 pula. Ya, sikit-sikit lah pujuk. Ya, jangan tak buat langsung. Ya, kita angkat sedikit demi sedikit. Zikir itu Allah. Buat 3 kali dah cukup. Lepas dah habis itu, terus kita baca zikir yang ketiga, tahlil maksus, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafas. Waqaf di situ. Adada ma wasi'ahu ilmullah. Baca ini 3 kali. Nafas tu Berhenti, waqaf. Biasa orang baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin bi'ala. Ya, biasanya kita apa? Kita baca waqaf. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafas adada ma wasi'ahu ilmullah. Mana sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu fi kulli lamhah, pada tiap kelipan mata, lamhatin, wa nafas, dan tiap nafas. Sebab dua unsur ini, kelipan mata ini berlaku bukan dengan ikhtiar, bukan dengan pilih. Ada orang pilih, aku nak klik. Tak ada. Tidak ada ikhtiar juz'iyah. Ya, itu bahagian ikhtiar kulliyah, itu Tuhan sendiri. Bila dia cipta manusia ni, bahagian nak saksi ni dia nak buka kartu. Kasih dia pada kita. Ya, bahagian itu. Klik. Fi kulli lamhah, tiap kelipan mata. Wa nafas, dan tiap nafas. Nafas juga bukan ikhtiar. Dua sudut ini, tingkap ataupun pintu kita nak sentuh, nak masuk alam ghaib, nak masuk dengan dia, nak masuk hudur dengan dia. Sebab dua itu, there's no interference, tidak ada campur tangan manusia. Itu mutlak campur tangan Tuhan. Nafas. Sebab itu satu orang bila mati, kita kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, daripada Allah kami. Maknanya kami ini semua milik Allah. Kami itu dengan makna nafas itu milik Allah. Khasnya. Malah keseluruhan kulli semua milik Allah. Tapi di sini bila orang mati kita kata inna lillah, mana nafas dah tak ada, jasad ada. Takkan jasad hilang pula. Mata masih ada, telinga masih ada, tapi ruhnya yang dikaitkan nafas tak ada. Nafas ini min amrillah. Jadi bila kita zikir berhubung dengan nafas, buatlah rehat di situ. Fi kulli lamhatin wa nafas adada ma wasi'ahu ilmullah, dan di dalam bilangan yang meliputi ilmu Allah. Mana sekali kita sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sebanyak bilangan itu, yakni bilangan kelipan mata, bilangan nafas,
dan bilangan yang meliputi ilmu Allah. Tenggelamlah itu. Itu mudah tenggelam. Ya, kalau ingatan yang macam itu kuat, mudah tenggelam. Tidak susah nak tenggelam itu. Nampak atau tidak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafas adada ma wasi'ahu ilmullah. Baca 3 kali. Setelah kita baca 3 kali, baca salawat azimiyah sekali. Allahumma inni as'aluka binuri wajhillahil azim alladhi mala'a arkana arshillahil azim wa qamat bihi awalimullahil azim an tusalli ala maulana Muhammadin dzil qadril azim wa ala ali nabiyillahil azim biqadri azamati dzatillahil azim في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. Itu semua dipanggil salawat azimiyah, salawat yang besar. Ini ibu salawat. Bila kita baca salawat ini, semua salawat yang sudah dibaca, yang sedang dibaca, yang lagi akan dibaca, kita seolah bersama mereka. Masya Allah. Ya, jadi kalau kita baca sekali saja, gegarannya itu kuat, gekarannya kuat. Ya, sebab amalan ini ditalqin oleh Nabi Khidir alaihissalam pada Sayyidina Ahmad Idris. Ini satu amalan yang khas. Khidir bagi dengan Sayyidina Ahmad Idris. Maka Sayyidina Ahmad Idris berjumpa dengan Sayyidi Ibrahim Rashid, guru kita. Sampailah Sayyidi Abdul Samad. Terusnya sampailah kepada Muallim Haji Abdul Wahid dan Muallim Majul. Bagi beliau pun sudah meninggal, dan pesan beliau, setelah kau beramal 3 tahun, kau ijazahkan. Kita sudah beramal dan darah daging, tak lepas amalan itu. Kita sudah minum air itu, kita dah tahu. Kita siapa nak minum, kita nak bagilah. Nanti dah rasa, tahulah, jadi kita bersembang lah. Macam mana kan? Itu salawat azimiyah sekali. Lepas tu yang akhir sekali, baca istighfar kabir sekali. Bunyinya astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ghafarad dhunubi dzal jalali wal ikram wa atubu ilaih min jamil ma'asi kulliha wad dhunubi wal atham min kulli dhanbin adnabtuhu 'amdan wa khata'an zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan fi jamil harakati wa sakanati wa khatarati wa anfasi kulliha daiman abada sarmadan min adh-dhanbi alladhi a'lamu wa min adh-dhanbi alladhi la a'lamu adada ma ata bil 'ilmu wa asal kitabu wa khattahu al-qalamu wa adada ma awjada al-qudratu wa khassasat iradatu wa midada kalimatillahi kama yanbaghi li jalali wajhi rabbina jamalihi wa kamalihi wa kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Istighfar kabir. Ada catatan pun ada, diminta dengan dana lah. Ya, bacaan
cacitan mana boleh ikut pelan. Bila kita baca istighfar kabir sekali, lengkaplah 5 bacaan dia. Fatihatul Awrad, Ismu Jalalah, Tahlil Maksus, Salawat Azimiyah, Istighfar Kabir. Ini 5. Ya, kita duduk tahap awal, baca Fatihatul Awrad. Mula kita bacakan zikir tadi, pejam mata, tarik nafas, buat zikir. Ya, sebelum kita bagi ijazah, kita akan buat zikir itu sedikit. Jadi semua pejam mata, jangan buka, pusatkan tumpuan pada jantung itu, ikut rentak zikir itu. Pertama tarik nafas perlahan-lahan, pejam mata sebanyak sedalamnya mampu. Penghujung nafas itu sebut Sekali lagi sebut sekali lagi tarik nafas. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi nafas. Cukup di situ, boleh buat latihan amal itu. Ya. Dan itu kita beri ijazah. Berkat dia. Bagaimana kita menerima pada guru sampailah Idris, sampailah pada ijazahkan engkau akan tunaikan ya kepada guru sampailah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijazahkan engkau ijazahkan engkau tarikat ijazahkan engkau ya terima alhamdulillah ya, amalkan zikir itu ya, ada cacitan pada dada ya, saya lepas solat ya boleh kita amal itu tiap satu hari itu ya, cari satu waktu yang tidak sibuk, duduk di rumah kan, di rumah duduk dari awal pelan-pelan. Kalau ada kelapangan kan lepas solat kita ambil satu waktu ya, itu kalau kita nak buat
ikhlas kita buat itu dalam 7 kali dan 14 kali cukup. Terus ikut Allah 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 Allahu 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 Allah Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La ya'zunuhumul faza'ul akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah. Ya, itu zikirnya. Bila kita amalkan sungguh-sungguh zikir macam itu, maka dia akan berkesan pada hati sehingga hati itu akan hidup. Hidup hati itu dia akan bawa kepada hidupnya roh. Hidupnya roh membawa kepada hidupnya sir. Ya, jadi daripada akal, daripada nafsu itu naik dengan pimpinan akal yang hubung dengan akal itu. Maka jadilah qalbu kita hidup. Qalbu hidup menumbuhkan roh, roh hidup menumbuhkan sir. Ada anasir-anasir di dalam tubuh kita. Puncanya itu zikir saja. Buat itu yang kita baca malam ini, kita belajar malam ini, kita amalkan itu dulu. InsyaAllah masa ke semasa kita akan tingkatkan. Ya. Sini tak ada tempat. Dia orang tak ada tempat perhimpunan buat zikir, tak ada. Kalau ada tempat perhimpunan itu, baiklah, kita boleh datang
datang sebulan sekali kita bersusun. Tahu, pun kita buat zikir. Okay, kita boleh duduk 1 malam, 2 malam, hidupkan zikir. Tahu, di samping itu waktu kita ada itu bolehlah kita bagi ilmu, soal jawab. Itu siapa yang berkehendak pada mengambil jalan itu boleh datang mengambil manfaat. Mungkin ke depan kita boleh susun program-program, insya-Allah ya. Kita susun, kita boleh semua dalam masa sedekat ni kita dah nak berangkat ke London dulu. InsyaAllah akan turunlah, selesai urusan di sana, balik sini boleh kita susun. Nah, sementara itu yang dah terima malam ini amalkan, ya. Pada lapangan sampai solat ke tidak, satu hari mesti ambil satu waktu. Satu waktu duduk buat 5 itu, ya. Tarik kita mula dapat 3 kali dulu lah. Okay. Sampai tambah. Boleh tambah lah, ya. Ya, maknanya kita bila baca itu, kalau kita duduk di masjid, duduk dari awal berbisik sekira-kira telinga kita saya dengar Allah. Itu penting lah, ya. Kita ingat lama-lama nur hakikat itu akan datang. Bila nur itu kuat, itulah menyebabkan iman kuat. Dalam iman ini, nur hakikat itu lemah, pandangan hakikat itu lemah. Banyak pandangan yang bersangka dengan hakikat yang menyebabkan kita jauh terpisah. Ini zikir, talqin zikir disebabkan Nabi sebab Pada segi amalan dan tawasul syahid itu boleh diteruskan kan? yang mana bacaan yang Tawasul Nabi Mustafa وشيخنا ومرشدنا ومربنا شيخ عبد المنصور بن مميز الأحمد السدلي ومن أخذ عنه على الصلوب ومن شيخنا لهم الفاتحة. Itu 7 Fatihah yang kita ada itu sudah merangkumi. Jadi bila baca itu lengkap lagi lah. Itu malam Jumaat. Kalau kita ambil ini, baca itu 7 ada dalam tu kan, kita ambil yang 7. Bila baca itu, bacaan ini sudah masuk di dalam kita lengkap. Itu yang istighfar selawat dan kalimah itu bila mereka tidak astagfirullah ada tidak dari taubat al-amya lima subhanallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa nabi ummi wa ala alihi wa sallim tasliman bi azamati dzati la ilaha illallah Muhammadur rasulullah fi kulli nafsin. Ini salawat ini digabung dengan tahlil maksus itu. Bila kita baca salawat azmiyah tadi itu sudah digabungkan, dia mencukupi. Jadi maknanya walaupun mungkin kita tidak baca amalan-amalan yang biasa kita baca ini, dengan membaca amalan kita buat ni, maka sudah dihitung masuk dalam itu. Jadi tidak tertinggal. Jangan kita rasa aku sudah baca itu tinggal tak, kau tak tinggal apa
apa yang kita baca malam ni, penerimaan ini dan Fatihah 7 nanti dan yang berbagi itu dia melengkapi. Fatihah 7 itu kalau tengok, Masya Allah, dia seluruh alam melengkapi, seluruh tarekat dia himpun di situ. Sebab Sayyidina Idris ni dia mempunyai 40 tarekat pegang. Daripada situ Rasulullah perintah Sayyidina Khidir talqin pada dia, zikir ini dia kunci alam. Jadi bila kita baca ini, dia menggabungkan semua tarekat. Sebab itu orang yang ada zikir ini, dia pergi mana pun dia tak ada perpisahan, dia kasih belakang, terbuka jalan-jalan mahabbah, amalkan, insyaAllah. Ya. Cuma saya nak tanya dalam Al-Fatihah 7 apa? Ya. Yang terakhir tu daripada Sarasilah tu, kalau nak sambung dengan nama Tak ada di situ. tak ada sini. Tak ada di situ nanti. Cuma saya tidak tengok balik pada zikir pada di masjid surah Al-Bintang atau apa ni. Ada. Syekh buat surah sebut. Nanti kita hantar PDF yang tercatat lengkap lah. Tak apa, sebab saya tu cuma saya nak catat balik. Faham. Cuma nak catat ni saya nak sambung Faham. ya. Nanti kita hantar PDF. Ada satu kitab kita baca setiap malam Jumaat, kitab Dalailun Nur. Dalailun Nur ni dia menghimpunkan semua salawat ada lebih kurang dalam 21-25 salawat dalam itulah, yang panjang yang pendek ada dalam itu. Dalam kitab itu kita ada sertakan Fatihatul Awrad, Ismul Jalalah, Tahlil Mahsus, salawat azimiyah. Kemudian itu terus dia akan bawa selawat-selawat itu, akhirnya membaca Istighfar Kabir. Kita akan hantar PDF. Ada PDF? Aywa. Ini tengok yang mana? Bukan. Kendala ini. Oh ini. Ada satu lagi. Yang baru. Yang baru yang Arif buat. Yang terbaru. Ini. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah. Tak. Bukan. Satu lagi. Tak ada, boleh hantar terus. Kalau tak ada. Kan sama tadi. Tengok sekali. Yang tadi ya? Yang last. Sama. Yang baru tak lagi. Tak dapat lagi. Ada lagi. Ambil telefon Ana. Ada tepi tu. Kita hantar terus. So boleh print out. Malam Jumaat kita baca terus. Masya Allah. Yang umur berapa? 46. Ya. Masya Allah. Mana ada selawat? Ya Karim, Antal Karim,
yang ini dekat rumah. Ada mesej WhatsApp Abang Nazri. Ada itu kemarin juga ada mesej Abang Nazri. Dia akan tidak datang di Pondok Syafiq ini tauhid, carta tauhid yang menerangkan 50 di bawah la ilaha illallah, 18 di bawah Muhammad Rasulullah. Bagaimana carta ini? Itulah kalau ada nanti kita balik, nanti perhimpunan kita datang, kita boleh terang. Semua orang akan dapat carta ini. Bagaimana la ilaha illallah itu berhubung dengan Muhammad Rasulullah, bagaimana berhubung dengan guru, semua kita akan nampak. Bagaimana perhubungan rabitah, musyaratah, muraqabah, muhasabah, muaqabah, mujahadah. 7 mim yang menjadi dasar semua tarekat. Masya Allah, nanti kita terang. Ya, masa kan. Memang ring satu jadi nanti kita datang insya-Allah. Tengok salawat tu. Syekh balik ke London tu. Balik ni pergi Colombo dulu. Ada urusan, selesai itu mungkin dia orang akan buat perhimpunan di Uluyam. Tepat dalam pemilihan lagi je. Dalam pemilihan lagi lah. Pemilihan lagi. Tapi yang ada sekarang ni Uluyam lah. Kalau tak ada tempat lain tu memang kat situ lah. Tapi dia orang cari tempat lain. Tengok lagi. Sebab dia orang tahu kena berangkat. Jadi siapa yang nak datang boleh lah. Dia orang buat perhimpunan berapa hari tu? 3 hari je. 3 hari. Dia datang lah. Dia Dia bagi tahu siapa nak datang. Semua orang datang lah. Kita duduk di situ, makan minum di situ, berzikir di situ. Ada tempat mandi kita, sungai, kita berhimpun lah. Boleh datang. Ini dia. Sudah ada. Kita hantar dulu. Ada WhatsApp. Syekh ada jemaah yang kisah kat Syekh lah. Siapa itu? Dia patut dia nak main tapi ada emergency call, dia bomba ada accident dekat Selinsing. Ni kan Syekh nak balik dia tu ada accident Duri Sate Muslim lah, lelaki suami isteri dengan India, dan truck dia accident yang bawa lori tu meninggal, lelaki bini meninggal. So dia tak dapat nak main. Dia masih ada pesan dia nak main dengan anak dia dan dia nak buat tahnik anak dia. Masya-Allah. Tapi dalam pukul 7.30 ada call. Dia kata abang ni saya tak nak main lah. Saya ada tengok ni tak apa syukur sampai lagi dia kata ni dia tak mesti tak nak main. Tak settle dia. Insya-Allah kita doa. Insya-Allah pun ada yang sampai ke sana buat Syekh. mabuk. Ini Saya lah. dia makan jalan. Orang marah lagi tu. Banyak kes mabuk tapi dia semua tadi truk bomba pakai dengar apa nak angkat jenazah. Di mana? Jalan mana? Jalan simpan nak ke sini saya kalau saya nak balik nanti saya kena nampak ah. suami isteri